Hai semua, selamat kembali lagi ke kelas pendidikan moral tahun 5 kita. Jadi selamat datang semua ke kelas pendidikan moral dan cikgu harap kamu semua masih bertahan untuk mengikuti kelas PDPR kita setiap hari sehingga kita kembali ke sekolah. Mari kita teruskan ke PDPR kita. Jadi cikgu sengaja letak gambar dekat sini sebab cikgu tahu kamu semua pasti rindu cikgu kan? Sekarang kita mula dengan PDPR kita. Ini adalah study tips. Jadi ini adalah tips untuk kita belajar macam mana supaya kita fokus dengan pelajaran kita setiap hari semasa PDPR ini. Yang pertama cuba kamu tengok kotak yang pertama, sediakan jadual. Jadi jadual apa yang perlu kita sediakan? Yang pertama jadual PDPR. Kalau kamu semua ada printer, boleh print jadual PDPR kita yang telah dihantar di grup WhatsApp. Dan seterusnya yang kedua, kamu rancang jadual kamu juga, aktiviti setiap hari. Contohnya bermula dari pukul 6 pagi ke kamu bangun pagi, lepas tu buat sarapan, lepas tu aktiviti kamu selepas itu, dan kamu merancang untuk membaca buku pada pukul 9 ke atau pukul 11 kamu mula memasak. Itu rancang aktiviti kamu setiap hari. Dan yang kedua, hadiahkan diri sendiri. Iaitu kamu boleh beli sesuatu sebagai ganjaran kamu. Ini kamu boleh juga minta mak ayah kamu belikan untuk kamu lah. Sebagai ganjaran kamu sendiri. Dan yang ketiga, bersukan Zumba. Tetapkan waktu bersukan atau Zumba sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kali seminggu. Kerana jikalau kita bersukan pada setiap minggu, badan kita akan sentiasa berasa cergas dan tidak lemah. Taklah kita duduk ataupun baring saja tengok handphone, tak buat apa-apa. Jadi lemak tu akan mengumpul. Jadi kalau berkumpul, kalau kita nak bersukan, tiba-tiba kena suruh bersukan kan. Kalau buka sekolah, terus rasa malas. Terus rasa badan berat. Sebab kita jarang bersukan kan. Ini adalah agenda kelas kita pada pagi ini. Jadi kita akan belajar 2 unit iaitu unit 8 dan unit 9. Unit yang 8 tu kita akan belajar tentang nilai keadilan. Jadi cikgu nak kamu semua sediakan buku latihan, buku aktiviti pendidikan moral di muka surat 43 dan 48. Jadi sebelum itu kita nak tengok dulu definisi keadilan ini. Apakah maksud keadilan ni? Ianya adalah tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah, bersifat adil. Jadi apakah ciri-ciri nilai dia? Yang pertama, bertindak atas pertimbangan rasional. Kedua, bertindak atas bukti yang nyata. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil atas prinsip kebenaran. Kita tengok unit yang ke-9. Nilai keberanian. Ini kamu boleh buka juga di muka surat 49 dan hingga 52. Jadi apa maksud keberanian ni? Ianya merujuk kepada sikap dan kesungguhan yang dengannya seseorang menghadapi dan bertindak balas terhadap situasi bahaya, ketakutan atau risiko. Maksudnya, dia bersifat berani walaupun dia tahu benda itu akan merisikokan diri dia sendiri. Walaupun benda itu akan mendatangkan bahaya kepada dia, tetapi dia berani, dia tak kisah. Sebab dia tahu perkara ataupun situasi yang dihadapi dia itu adalah berbahaya. Dia berani untuk mengungkapkan kebenaran. Misalnya, kalau berlaku kecurian, dia berani untuk call polis walaupun dia jiran yang satu-satunya dekat situ yang semestinya tahu akan kejadian dekat dekat kejadian kes kecurian itulah. Dia berani walaupun dia tahu ada risiko dia kan. Are you ready? Jadi sediakan buku pendidikan moral. Pastikan semua pakai earphone atau headphone supaya lebih jelas untuk dengar. Dan siapkan latihan semasa menonton video agar tidak tertangguh. Anda boleh pause video semasa menyiapkan latihan. Kita terus ke muka surat 43. Semua sudah buka? Dekat sini cikgu sudah tunjukkan
contoh peta minda tentang amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Okey, kita tengok contoh amalan adil. Yang pertama, memberikan tugasan dan tanggungjawab sama rata. Okey, ini jawapan dia. Yang kedua, menerima pendapat dan pandangan tanpa mengira kedudukan. Yang ketiga, tidak bersikap berat sebelah dalam pergaulan sesama masyarakat. Berat sebelah ni maksudnya tidak adil. Jadi maksudnya tidak bersikap berat sebelah dalam pergaulan sesama masyarakat. Nombor 4, memberikan hukuman dan ganjaran tanpa bersikap pilih kasih. Nombor 5, memberikan layanan yang sama rata dan tidak dibeza-bezakan. Adil. Nombor 6, membuat keputusan adil dalam pertandingan yang dianjurkan. Okey, ini adalah contoh amalan adil. Seterusnya, kita tengok muka surat 44. Ini pun sama, cikgu sudah lengkapkan jadual ini dan kamu boleh tengok dekat buku aktiviti kamu. Kita tengok situasi yang pertama, menjemput anggota masyarakat datang ke rumah tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Cikgu typo dekat situ, datang. Kepentingan dia adalah mengeratkan hubungan silaturahim. Nombor 2, situasi 2, memberikan layanan yang sama rata dan tidak berat sebelah kepada anggota masyarakat. Apakah kepentingan dia? Memupuk perpaduan kaum yang berbilang bangsa. Okey, ini jawapan nombor 2. Nombor 3, memberikan sumbangan secara sama rata kepada semua anggota masyarakat tanpa membezakan bangsa dan agama. Kepentingan dia yang ketiga adalah mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri. Ini penting. Nombor 4, membuat semakan pemilihan berdasarkan bakat, bukannya pilih kasih atau calon pilihan. Mengapa? Agar mengelakkan timbulnya rasa tidak puas hati. Kalau nak pilih calon untuk pertandingan menyanyi ke, menari ke, berlakon ke, jangan tengok bakat. Bukan. Maksud cikgu jangan tengok muka dia. Kalau muka handsome, ambil saja. Muka cantik, ambil saja. Walaupun ada lagi yang lebih layak. Ataupun dia tu kawan rapat kita ke, cousin kita ke, pilih sajalah. Tak boleh macam tu. Supaya tidak menimbulkan rasa tidak puas hati antara mereka, antara peserta itulah. Dan nombor 5, mengadili setiap pemain yang menyertai kejohanan badminton dengan adil tanpa berat sebelah. Kenapa? Agar mengelakkan pergaduhan semasa pertandingan berlangsung. Okey, ini jawapan dia. Seterusnya, ini adalah muka surat 45. Okey, sekarang kamu tengok gambar tersebut. Mereka tengah ingin membeli tiket. Tetapi ada kawan yang grup dekat belakang tu sudah happy dah dapat beli tiket. Tetapi ada yang grup depan tu marah-marah dekat kaunter tu. Kenapa mereka dapat tiket dan kenapa kami tidak? Padahal mereka yang dulu berbaris misalnya kan. Okey, sekarang cuba kamu tengok soalan nombor 1. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang berlaku? Berlaku pertelingkahan kerana sikap berat sebelah dalam kalangan mereka yang hendak membeli tiket perlawanan. Nombor 2, ramalkan 3 kesan apabila juru jual tiket tidak bersikap adil dalam penjualan tiket. A, berlakunya perselisihan faham dan timbul rasa tidak puas hati. B, hilang kepercayaan antara satu dengan yang lain. C, wujudnya sikap mementingkan diri sendiri. Okey, ini adalah 3 kesan kalau tidak berlaku adil. Boleh faham kan? Hilang kepercayaan maksudnya orang lain tidak akan percaya kita kerana apa yang kita lakukan pada awalnya telah menimbulkan perselisihan faham. Dan yang kedua, kita yang tidak bersikap adil ini akan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri. Ini yang tidak bagus. Sebab kalau tak diubah dari sekarang, sampai ke tua nanti pun tetap juga ada sikap ni. Dan anak-anak kita pun mungkin akan ikut. Jadi kita tak mahukan benda ini berlaku
Jadi itulah kena berlaku adil. Okey, nombor 3. Andaikan kamu adalah juru jual tiket, apakah tindakan yang sepatutnya kamu lakukan? Bersikap adil dengan menjual tiket kepada semua orang yang ingin membeli tiket perlawanan. Okey, ini jawapan dia. Seterusnya ke muka surat 46. Okey, ini cikgu tahu kamu boleh jawab. Jadi kamu kena bulatkan jawapan yang betul. Ataupun kamu boleh tanda tentang amalan adil berpandukan gambar tersebut. Mengagihkan bantuan ketua masyarakat kepada mereka yang memerlukan. Adakah kamu bangga atau sedih? Bangga. Nombor 2. Membekalkan sumber air yang mencukupi kepada anggota masyarakat. Bersyukur atau kecewa? Bersyukur. Nombor 3. Menghargai dan tidak membeza-bezakan anggota masyarakat. Gembira. Nombor 4. Menuduh anggota masyarakat untuk mencetuskan huru-hara. Kamu rasa sedih ke bersyukur? Sedih. Okey, nombor 5. Tidak bersikap berat sebelah dalam pemilihan pemain badminton. Puas hati kerana tidak berat sebelah kerana berlaku adil. Okey, sekarang ke muka surat 47. Terangkan sikap adil yang patut kamu lakukan terhadap masyarakat berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, situasi yang pertama. Cuba baca. Kamu dilantik untuk menjadi pengadil dalam sebuah pertandingan. Anggota masyarakat yang kamu hormati menyertai pertandingan tersebut. Jadi sikap adil terhadap masyarakat, bersikap adil semasa mengadili pertandingan. Walaupun ada anggota masyarakat yang kamu hormat pun menyertai pertandingan itu. Tapi kalau dia kalah, apa boleh buat? Kan tak kalah kamu nak bagi dia menang walaupun jelas-jelas dia kalah. Jangan bersikap berat sebelah. Kena adil, okey? Nombor 2, kamu menjemput anggota masyarakat untuk menghadiri majlis sambutan hari jadi kamu. Jadi contoh sikap adil, menyediakan makanan tanpa mengira kedudukan. Maksudnya makanan itu disediakan untuk semua. Nombor 3, kamu menerima laporan bahawa terdapat anggota masyarakat yang terlibat dengan kegiatan haram. Menyiasat laporan yang diterima sebelum mengambil sebarang tindakan. Walaupun kamu menerima laporan, takkanlah kamu nak terus tangkap. Tak boleh. Kita kena siasat dulu. Takut nanti akan menjadi masalah di kemudian, di hari kelak. Tak mahu timbul masalah lain kan? Okey, nombor 4. Kamu diamanahkan untuk mengagihkan sumbangan kepada semua anggota masyarakat yang kurang berkemampuan. Mengagihkan sumbangan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Okey. Nombor 5. Kamu ternampak seorang anggota masyarakat terjatuh semasa membawa barang yang banyak. Anggota masyarakat itu tidak bergaul dengan masyarakat sekeliling. Jadi anggota masyarakat ini dia tidak bergaul dengan masyarakat sekeliling. Kamu rasa annoying kan? Dan suatu hari tiba-tiba barang dia jatuh. Apa kamu perlu buat? Biarkan sajalah sebab dia tidak bergaul dengan kita-kita ni. Tak boleh macam tu. Kamu kena bantu anggota masyarakat untuk bangun dan menolong membawa barang-barangnya. Itu adalah contoh yang baik yang boleh ditunjukkan dengan orang sekeliling. Sebab kalau orang sekeliling tengok kita berbuat baik, mereka pun terharu tengok kita dan mereka pun akan cuba ikut macam sikap kita. Itu yang kita mahu kan? Okey, sekarang pergi ke muka surat 48. Cuba uji diri kamu dengan menjawab soal selidik di muka surat 48. Okay, kamu boleh pause video ini dan cuba jawab. Okey, sekarang kita pergi ke unit 9, keberanian. Nombor 1, tengok gambar tu.
Dia sedang menaiki tembok sekolah, ponteng sekolah lah tu. Jadi, apakah jawapan yang sesuai? Melaporkan kepada guru dan ibu bapanya. Ini ada sifat berani ya. Dia berani melaporkan kepada guru dan ibu bapanya. Walaupun dia tahu mungkin orang itu akan bash kita balik ataupun nak pukul kita ke, nak gaduh dengan kita sebab kita dah melaporkan tindakan dia tu. Kena berani. Nombor dua, dua orang budak ni dia mentertawakan seorang kurang upaya ni. Dia cacat penglihatan. Dua orang tu mentertawakan dia. Adakah sifat ini bagus, sikap ini tak bagus kan? Jadi apakah yang patut kamu lakukan? Melaporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni dengan NGO ke, dengan YB ke, polis pun boleh. Sebab sikap ni kita tak patut amalkan. Ini adalah satu toksik kepada masyarakat kita. Kita perlu hilangkan sikap-sikap macam ni. Okay, nombor 3. Mereka tengah menconteng vandalisme. Vandalisme di taman permainan ni. Jadi, apakah yang patut kamu lakukan? Melaporkan kepada pengurusi rukun tetangga. Ya, nombor 4. Nombor 4 ini mereka bergaduh dekat kawasan parking motosikal. Jadi, apakah yang patut kamu lakukan? Melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey. Nombor 5. Melaporkan kepada pihak polis. Mereka ni tengah mencuri. Mencuri tak bagus. Jadi kalau kamu lihat perkara macam ini, terus laporkan ke pihak polis. Okey, seterusnya muka surat 50, keberanian. Situasi yang pertama, amalan berani dia membuat aduan kepada penghulu supaya tindakan segera diambil. Cabaran amalan berani dimarahi oleh anggota masyarakat. Ini cabaran dia. Kalau kita membuat aduan kepada penghulu, jadi ada kemungkinan kita akan dimarahi oleh mereka ini. Oleh mereka yang kita adu ni tadi. Itu cabaran dia kalau kamu bersikap berani. Okey, nombor 2, melaporkan kepada pihak berkuasa agar individu yang menjual barangan tiruan ditangkap. Cabaran dia apa? Anggota masyarakat tidak mahu bertegur sapa. Orang yang menjual barangan tiruan ni tadi, dia kenal kita, dia tak mahulah layan kita lagi ataupun dia tak nak tegur kita. Itu cabaran dia. Nombor 3, menghubungi pihak polis tentang kegiatan penagihan dadah tersebut disisihkan oleh anggota masyarakat. Nombor 4, melaporkan kepada pihak rukun tetangga agar tindakan tegas akan diambil. Cabaran dia, anggota masyarakat enggan bertolak ansur. Okey, seterusnya. Nyatakan 3 kepentingan amalan berani dalam hidup bermasyarakat. A. Menjaga hubungan baik sesama masyarakat. B. Melahirkan masyarakat yang prihatin dan mengambil berat antara satu dengan yang lain. C. Kehidupan bermasyarakat lebih harmoni dan sejahtera. Ini jawapan untuk muka surat 51. Dan seterusnya, ini jawapan untuk
Okey, cikgu lupa letak yang gambar pencuri masuk tu. Okey. Sekarang kita teruskan ke muka surat 52 dulu. Okey, situasi yang pertama, mereka sedang melakukan vandalisme. Jadi tindakan kamu adalah menegur dan menasihatinya agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Okey, itu tindakan yang berani. Apakah perasaan kamu apabila kamu membuat teguran tersebut? Puas hati. Sebab kalau kita tak tegur, kita takkan tidur tenang. Pernah tak kamu rasa macam tu? Kalau kamu tak buat sesuatu, kamu rasa tak tenang selagi kamu tak buat. Inilah dia. Puas hati, bukan puas hati. Ini cikgu typo lagi. Minta maaf. Okey, nombor 2, mengakui kesalahan yang dilakukan. Apakah kesalahan di sini? Bermain bola dan telah terkena dengan cermin jirani. Jadi, tindakan kamu mengakui kesalahan yang dilakukan agar kamu tenang. Kalau kamu diam terus lari, tak tenang tu. Okey, nombor 3. Aktiviti ini melaporkan kepada pihak polis. Jadi, kamu rasa bersyukur kerana aktiviti yang mereka buat ini dapat dibanteras. Kalau tidak, akan lebih membawa kepada kemudaratan antara masyarakat. Okey, nombor 4. Mereka nak curi basikal. Nak ikut ke tidak? Tolak ajakan rakan untuk mencuri. Dan kamu pun rasa bangga. Tak bagus curi basikal ni. Okey, nombor 5. Menasihatinya supaya tidak menganiaya binatang. Perasaan kamu gembira. Janganlah suka aniaya binatang. Binatang pun ada perasaan. Binatang pun hidupan juga. Kalau apa perasaan kamu kalau kamu kena tendang macam itu? Mesti kamu sedih kan? Atau kamu marah? Jadi, kamu kena sayangi haiwan di sekeliling kamu agar kamu gembira. Okey, sekarang cikgu nak sambung ke jawapan muka surat 51 tadi. Cikgu akan bagi jawapan dekat muka surat 51. Nombor 2, yang gambar pencuri masuk tu kan. Nombor 2, ramalkan kesan jika tidak bersikap berani dalam hidup bermasyarakat. A. Gejala sosial semakin berleluasa. B. Kehidupan bermasyarakat menjadi kucar-kacir. C. Lebih mementingkan diri sendiri berbanding masyarakat. Itu adalah jawapan bagi muka surat 51 yang nombor 2 tu. Okey. Terima kasih dan cikgu harap kamu semua dapat siapkan pelatihan. Jumpa lagi.